Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan amalan terbaik Sekolah Kebangsaan Ciku Tujuh, Rumusan Kelantan yang bertajuk EC7 Pengurusan Sekolah Norma Baharu. Pertama sekali, marilah kita melihat profil guru besar. Nama Zakaria bin Muhammad, berumur 39 tahun. Pengalaman sebagai guru besar di sekolah murid orang asli selama 2 tahun. Pengalaman sebagai guru besar di sekolah harian biasa selama 2 tahun. Kejayaan akademik, diploma pendidikan dalam bidang matematik, ijazah sarjana muda pengajaran dalam bidang matematik dan juga ijazah sarjana pendidikan rendah. Antara kejayaan dalam bidang pendidikan pula, penerima anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2005 dan pada tahun 2013. Beliau juga pernah menjadi pembentang seminar perkongsian amalan terbaik sekolah murid orang asli dan peribumi peringkat kebangsaan. Seterusnya, marilah kita lihat profil sekolah. Sejarah ringkas sekolah, Sekolah Kebangsaan Ciku Tujuh dibuka pada 3 Disember 1989. Sekolah berada dalam kawasan pengurusan Felda. Pada tahun 1995, sekolah menduduki bangunan baru. Jarak antara sekolah ke PPD adalah sejauh 55 km dan jarak ke JPM pula adalah 147 km. Jumlah kaki tangan guru di sekolah termasuk AKP adalah 21 orang. Manakala jumlah murid pula adalah 184 orang. Antara kemudahan-kemudahan yang terdapat di sekolah ialah elektrik 24 jam, bekalan air terawak dan berdekatan dengan klinik desa. Okey, pengenalan inovasi. Amalan terbaik yang dilaksanakan di Sekolah Kebangsaan Ciku Tujuh secara ringkasnya adalah EC7, Pengurusan Sekolah Norma Baharu. E membawa masuk elektronik, C7 membawa masuk Ciku Tujuh. Secara ringkasnya, sistem pengurusan sekolah Ciku Tujuh dilaksanakan secara elektronik. Apa yang sekolah buat adalah mengubah rekod suhu secara manual, rekod kawalan kelas secara manual, kad keluar kelas secara manual ke dalam sistem elektronik. Okey, seterusnya, marilah kita lihat isu ataupun keperluan mengapa inovasi ini dibuat. Keperluan yang paling utama inovasi ini diperkenalkan adalah pertama, keperluan SOP terkini. Merujuk Standard Operation Procedure (SOP), pencegahan penularan jangkitan penyakit coronavirus 2019 di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia yang dikeluarkan pada 13 Mac 2020, sekolah mesti memastikan saringan demam serta gejala batuk, sesama, sakit tekak dan sesak nafas dilakukan terhadap murid. Jadi, keperluan utama adalah untuk mematuhi SOP. Yang kedua, isu inovasi dibuat adalah kerana masa mencatat suhu yang agak lama. Guru tidak mengajar pada tepat masa. Masa hadir ke sekolah yang lambat. Seterusnya, yang ketiga, isunya adalah bebanan kerja guru menulis rekod suhu murid setiap hari. Guru lewat masuk mengajar. Masalah murid selalu keluar dari kelas masa belajar tanpa tujuan. Kehadiran murid kurang memuaskan. Sumber-sumber maklumat adalah diperolehi daripada mesyuarat guru, parking lot di dalam kelas dan juga pemerhatian. Okey, mari kita teruskan dengan bagaimana rasional inovasi ini dibuat. Rasional utama adalah pengurusan masa yang lebih cekap. Yang kedua, menjimatkan kos. Yang ketiga, meringankan beban tugas guru. Yang keempat, mengurangkan kadar murid keluar daripada kelas tanpa tujuan. Dan yang terakhir, untuk melindungi masa instruksional. Okey, seterusnya, marilah kita melihat bagaimana perancangan inovasi ini dibuat. Perancangan inovasi ini menggunakan plan 5 langkah PIL
Yang pertama, kenal pasti kumpulan sasaran. E-Suhu adalah untuk semua warga sekolah, kawalan kelas adalah untuk guru, rekod keluar masuk murid adalah untuk murid. Yang kedua, langkah PIL adalah fahami punca masalah. Punca masalah yang didapati adalah masa mencatat suhu yang lama. Guru tidak mengajar tepat pada masa, masalah murid keluar kelas, masa belajar tanpa tujuan, masa hadir ke sekolah yang lambat dan kurang memuaskan. Yang ketiga, langkah PIL, cadangan intervensi. Antara cadangan yang dicadangkan adalah coaching dan mentoring, rekod menggunakan komputer, penggunaan telefon, dendaan, hukuman. Langkah keempat PIL adalah memilih keutamaan. Jadi keutamaannya dipilih adalah rekod menggunakan komputer, selepas itu coaching dan mentoring, penggunaan telefon, dendaan dan hukuman. Yang terakhir, langkah PIL adalah pelan tindakan. Pelan tindakan yang ditetapkan adalah penubuhan jawatankuasa, penetapan sasaran, in-house training dan amali, pelaksanaan sistem, pemantauan dan laporan program, penambahbaikan sistem. Okey, seterusnya, marilah kita melihat pula dari segi pelaksanaannya. Pelaksanaan program ini, kita boleh lihat dari aspek proses, dari aspek tugas, kapasiti, postmortem, motivasi dan juga pemantauan. Dari aspek proses, kita boleh lihat proses pelaksanaan dimulakan dengan pelantikan jawatankuasa, pembelian peralatan, pemantauan dan penambahbaikan. Yang kedua, dari segi tugas, pengagihan tugas dibuat iaitu penyediaan peralatan diserahkan kepada PIBG, penyediaan sistem, jawatankuasa ICT, pengurusan sistem, jawatankuasa TASPOH, pemantauan semua pentadbir. Seterusnya, kapasiti. Latihan penggunaan dijalankan secara in-house training dan amali selama sebulan bagi mengesan keralatan sistem. Yang keempat, kita boleh lihat dari segi pemantauan. Pemantauan dibuat oleh semua pentadbir sekolah melalui semakan data di drive sekolah, iaitu aplikasi simpan data secara maya. Yang kelima, motivasi. Motivasi diberikan kepada anugerah kepada murid dan guru melalui anugerah kehadiran murid. Kepada guru melalui anugerah guru cemerlang. Motivasi negatif pula, kita akan memanggil murid-murid ataupun guru-guru bermasalah untuk memberi coaching dan mentoring. Kepada murid pula, kita akan buat rekod amalan dalam sistem SSDM. Yang keenam, postmortem dibuat untuk penambahbaikan. Postmortem dibuat secara maya menggunakan Padlet. Antara cabaran-cabaran yang dijangka adalah yang pertamanya kehilangan kad. Kedua, kerosakan sistem. Ketiga, terputus bekalan elektrik. Bagi mengatasi masalah tersebut, kehilangan kad, denda akan diberikan. Yang kedua, kerosakan sistem, kita akan jalankan backup file. Yang ketiga, bila terputus bekalan elektrik, kita akan menggunakan telefon. Okey, seterusnya kita lihat bagaimanakah proses kerja EC7 ini. Pertamanya, mestilah kita akan buat persediaan sistem. Sistem, kita menggunakan sistem Excel yang dibuat secara percuma. Persediaan peralatan. Peralatan yang kita guna adalah PC ataupun komputer dan pemasangan sistem. Yang kedua, prosesnya adalah pemilihan sistem di menu di komputer. Yang ketiga, imbas kad. Yang keempat, rekod data. Yang kelima, kita buat analisis data. Impak. Impak adalah bahagian penting sesuatu projek. Okey, jika kita lihat pada impak kepada projek ini, impak yang pertama kita lihat daripada impak EC7 suhu. Kita boleh lihat di sini perbandingan antara sebelum dan selepas EC7 suhu diperkenalkan. Sebelum EC7 suhu diperkenalkan, catatan suhu dibuat secara manual. Cara manual memerlukan ramai guru yang bertugas. Namun bila diperkenalkan EC7 suhu, hanya guru bertugas sahaja yang bertugas untuk melihat
ataupun memerhatikan murid hadir ke sekolah. Yang kedua, sebelum EC7 suhu diperkenalkan, kita menggunakan banyak kertas. Selepas dilaksanakan EC7 suhu, kita langsung tidak menggunakan kertas. Yang ketiga, masa agak lama untuk merekod suhu murid. Setelah dilaksanakan EC7 suhu, masa yang singkat sahaja. Untuk murid seramai 200 orang dianggarkan selama 10 minit sahaja. Impak C7 suhu juga boleh dilihat kepada kehadiran murid. Impak berganda. Jika kita lihat pada awal program ini diperkenalkan, iaitu pada bulan 7 ataupun bulan Julai 2020, kehadiran ke sekolah hanya 81.76%, meningkat sehingga 92.98% pada bulan Oktober 2020. Seterusnya, kita lihat pula impak EC7 kawalan kelas. Perbandingan dibuat sebelum dan selepas. Secara manual, kita menggunakan buku rekod kawalan kelas. Bila kita menggunakan buku rekod kawalan kelas, tiada kesahan yang boleh dibuat. Penggunaan kertas yang banyak. Yang ketiga, selang masa yang agak lama untuk semakan pemantau. Apabila kita memperkenalkan sistem EC7 kawalan secara elektronik, data yang tepat telah direkodkan dan tidak menggunakan kertas, menjimatkan kertas. EC7 kawalan mudah dipantau. Semakan boleh dibuat pada bila-bila masa secara maya, data disimpan di dalam drive sekolah. Seterusnya, kita melihat EC7 keluar. Jika kita lihat, dalam bulan Julai 2020, bilangan murid yang keluar, purata bilangan murid yang keluar dalam sehari ialah 78 orang murid. Namun, bila diperkenalkan C7E keluar kelas, angka bilangan murid keluar daripada kelas dalam sehari menurun. Sehingga pada bulan Oktober hanya 27 orang purata harian murid keluar daripada kelas untuk ke tandas ataupun untuk tujuan keluar daripada kelas. Seterusnya, EC7E keluar kelas juga dilihat dari aspek penggunaan kad. Sebelum pelaksanaan EC7 keluar kelas, kita menggunakan kad, tidak dapat mengesan murid yang selalu keluar kelas tanpa tujuan. Namun setelah menggunakan EC7 keluar kelas, nama murid yang keluar daripada kelas direkodkan dengan jelas. Begitu juga rekod bilangan murid yang keluar kelas, secara manual dia tidak dapat menunjukkan berapakah bilangan murid yang keluar daripada kelas. Namun setelah dilaksanakan keluar kelas, bilangan murid yang keluar daripada kelas dicatatkan dengan jelas masa dan bilangan mereka keluar daripada kelas. Rumusan impak EC7 kita boleh lihat dari aspek murid, peratus kehadiran yang konsisten, dari aspek guru, lebih prihatin dan peka kepada PDPC, dari aspek akademik, peningkatan minat belajar murid kita dapat lihat. Yang keempat, pengurusan sekolah yang lebih berkesan. Yang kelima, maklum balas ibu bapa yang positif. Yang terakhir, sekolah lain berminat untuk mengadakan jaringan dan jalinan dengan sekolah SK Ciku 7. Pelibatan ibu bapa untuk program ini adalah PIBK Community. Kita boleh lihat semasa aktiviti gotong royong menceriakan kelas, PIBG menyediakan komputer di dalam setiap kelas. Komuniti daripada JPN dan PPD, lawatan pemantauan. Okay, sebelum kita berakhir, marilah kita lihat bagaimanakah sistem ini digunakan. Saya akan buka
C7 suhu. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.